Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala: qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Rasulullah SAW, khairun nas anfa'hum linnas. Alhamdulillah, pada tuan-tuan hadirin hadirat yang saya hormati, pengurusi Masjid Jeram Mengkuang yang saya hormati, Tuan Imam Ustaz Suhaili, saya mohon keizinan untuk berkongsikan apa yang saya dapat berkenaan dengan kempen Jom Solat Berjemaah itulah. Yang saya hormati juga Tuan Haji, imam di kampung Kampung Rahmat. Hampir terlupa. Dah lama saya pernah mengajar di Kafar Kampung Rahmat. Biasa jumpa dengan Haji. Terima kasih Tuan Haji Ayub yang menjemput, pada Pak Syekh dan kepada tuan-tuan yang saya hormati sekalian, para tuan guru, para ustaz, jadi para muslimat, para ibu, saya mohon keizinan untuk berkongsikan apa yang dikatakan tentang, apa yang nak disampaikan tentang kempen Jom Solat Berjemaah. Jadi untuk sebagai salam perkenalan awalannya, saya Muhammad Firdaus Arifin, merupakan kira anak jati kelahiran Teluk Intan atau dulu Teluk Insen. Jadi kalau sebut Teluk Insen tu maknanya hospital lama lah. Ayah saya dulu bekerja hospital di Teluk Insen tu, kemudian pernah bekerja hospital Tapah. Kalau mungkin saya rasa tuan-tuan orang lama dia kenal ayah saya, Haji Arifin. Orang panggil apa, Haji Arifin Dresa orang panggil kan. Tapi sebab dia sebenarnya pakai baju putih seluar hitam, Dresa ni yang baju putih seluar putih. Jadi orang panggil dia Dresa, dan dia pun memang, kalau orang kenal cikgu apa? Cikgu yang ngajar tu. Dia cikgu tu Haji di Tapah. Lupa pula kawan ayah saya tu. Jadi dulu pernah sekali ngaji dengan Tuan Guru Haji Lop dulu. Ngaji dengan Tuan Guru Haji Hamdan. Saya antara anak murid yang paling muda sekali yang ikut ayah. Jadi insya-Allah saya juga sekolah di Sekolah Menengah Agama daerah Batang Padang. Masa sekolah tu di Jalan Kampung Poh tu, saya bersama, sekira saya seniornya yang di Kampung Rahmat. Ustaz Alim tu senior saya setahun lah. Saya junior dia. Kemudian sekarang ni saya duduk di Taman Permata, satu taman dengan Ustaz Fauzi, dan bekerja di penjara Tapah. Saya jakim di penjara Tapah. Jadi dipinjamkan di sana. Orang kata ramai-ramai tu saya yang paling tak insaf sekali. Sebab masuk keluar. Kalau penghuni tu dia masuk berapa tahun, saya kata 10 tahun kan, 10 tahun kemudian baru pula saya tak pagi masuk, saya pergi kerang ada apa hal, keluar pula. Kata masuk balik. Tengah hari kan keluar pula. Lepas tu masuk balik, petang balik kan keluar balik. Macam itulah saya. Jadi saya yang paling tak insaf sekali. Tak tahu sebab apa. Jadi moga tuan-tuan mohon doakan insya-Allah, moga sama-sama insya-Allah. Jadi berkenaan dengan solat jemaah. Solat berjemaah ini sebenarnya
merupakan kempen bagi Majlis Agama Islam Perak atau Jabatan Agama Islam Perak lah pada hari ini, yang mana dibuat merata-rata lah di masjid-masjid di surau-surau. Sebelum ini saya pernah diminta oleh Ustaz Amirul di Pejabat Agama Tapah untuk menggantikan beliau berkenaan jom solat berjemaah, solat subuh di Masjid Batu Tiga. Jadi bahkan dalam khutbah pun disebut-sebut pada khutbah kedua berkenaan dengan fadilat solat berjemaah ni, yang mana antaranya solat atamah, solat isyak, solat berjemaah itu untuk diperingatkan kepada sidang jemaat. Jadi memang kita tahulah solat berjemaah ini merupakan suatu solat yang maknanya satu amalan yang cukup penting sebenarnya. Kalau kita tengok roh kepada solat jamaah, jamaah itu daripada kalimat jim mim ain, jamaah yajma'u jam'an. Itu kalimah. Kalau kita tengok dalam Kamus Al-Marbawi muka surat 108, Kamus Marbawi ni kamus antara kamus yang dihasilkan oleh anak tempatan kita, orang Perak, iaitu Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Lubuk Marbau. Dia meninggal di Mekah. Dia buat kamus ni Arab Melayu, yang mana dia menyebutkan dalam muka surat 18 tu jamaah yajma'u jam'an. Kalau kita tengok jama'al mutafarriq, maknanya menghimpunkan atau mengumpulkan. Benda yang berselerak dikumpulkan. Ataupun disebut sebagai jama'al huruf, ini menyusun huruf-huruf. Jadi dalam kalimah tu ada susunan huruf-huruf, jadi disebut sebagai jam'al huruf. Ataupun juga disebut jama'ahu al-am, bersama-sama sepakat. Atau ajma'a ala ittifaq, maknanya bersetuju muafakat. Daripada kemudian jama'al qaum, maknanya hadir untuk menunaikan jamaah. Ataupun sebut jam'ul kaf, kekuatan yang kuat. Jadi genggaman, disebut sebagai genggaman tangan tu, kalau nak menumbuk tu pegang tu, jama'al, disebut jama'al kaf. Disebut jam'ul kaf, mana menggenggam jari-jari tangan tu. Kemudian bil ijma', yakni tidak ada bertentangan. Disebut dengan ni ijma'. Ijma' itu kesepakatan. Jamhur majoriti. Tapi sebut ijma' maknanya benda yang ittifaq, sepakat. Tak ada yang tak setuju, semua setuju belaka. Sebab itu kalau kita semayang, semuanya ikut imam. Imam rukuk, semua rukuk. Tak ada pula yang bantah, saya tak setuju imam. Tengah-tengah semayang tu, Allahu Akbar, lepas baca Fatihah, imam dia nak baca surah Yasin. Yasin. Ada yang tak setuju pula, bantah. Jadi tak boleh. Maknanya semua kena sepakat, terima. Suka ke tak suka ke kena ikut. Marah ke tak marah ke imam tu kena ikut juga. Tok imam tu tadi tak mengajak makan nasi pun kena ikut juga. Tak belanja makan kena ikut juga, sebab setuju kita. Ataupun sebut sebagai jawami', ini tempat kumpul, masjid lah, surau, maka disebut sebagai jami'. Itu disebut masjid jami' tu. Masjid tempat sujud, jami' tempat kumpul, pengumpulan tempat sujud, maknanya disebut masjid. Jadi di sini bolehlah kita fahami dari sudut lughahnya, bahasanya, perkataan jamaah itu dia mempunyai roh dia menghimpunkan, mengumpulkan, menyusun. Sebab itu kita susun saf. Ya'tadilu sufufakum, bagi sama saf. Kan? Samakan bukan jari, samakan tumit. Kalau jari, ada yang jari keturunan negro panjang. Ada yang jari dia keturunan biasa, dia pendek sikit. Kan? Dan roh lagi tentang jemaah ini, kita sepakat, sama-sama ikut, kita bersetuju pula. Bahkan disebut jama'al qaum itu kita hadir untuk berjemaah. Kalau tak hadir, tak jadi jemaah, cerita dia. Dan lagi satu roh jemaah, iaitu dia sebagai kekuatan. Sebab itu sebut jam'ul kaf,
Dia kekuatan yang kuat. Sebagai orang yang menggenggam tangan tadi. Bil ijma' dia tak ada pertentangan, semua ikut. Sebab itu kalau imam tidak sujud sahwi pada tidak membaca kunut, maka makmum tidak boleh sujud sahwi. Kan? Imam tak sujud sahwi, tapi kalau rukun, meninggalkan perkara rukun dalam sembahyang, maka kalau imam tak sujud sahwi, makmum kena sujud sahwi. Kena dalam rukun. Sebab bila meninggalkan rukun, kan? Kalau benda yang sunat abad saja, sunat ditutup dengan sujud sahwi, kunut. Ataupun sunat hayat, lagi tak boleh, lagi tak payah sujud sahwi. Meninggalkan membaca selawat bagi keluarga Nabi, Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun. Lafaz tu rukun qauli, kan. Tapi bila wa ala ali Muhammad, itu dia sebut sebagai sunat hayat, sunat yang tidak perlu kepada sujud sahwi. Kalau imam terlupa pun tak ada menjadi masalah. Nak marah tak boleh. Dia terlupa. Okey, baik tuan. Dari sudut yang luar selesai. Kita tahu itulah ruh dalam jamaah. Sebab itu kalau tanpa jamaah dia tak akan rasa ada kekuatan, tidak akan tak ada kesepakatan, tak ada persetujuan, tak ada sama-sama, kebersamaan tak ada. Sebab itulah tuntutan jamaah itu, dia nak melahirkan kebersamaan, nak melahirkan kekuatan, nak melahirkan kesepakatan dan sebagainya. Dari sudut pendapat ulama, istilah Ibnu Manzur fi Lisan Arabi mengatakan solat jamaah itu menyatukan sesuatu yang bercerai-berai. Ar-Raghib Asfani fil Kitab Mufrad menyatukan sesuatu dengan mendekatkan satu bahagian dengan bahagian yang lain. Sebab itu kita cuba dekatkan dalam saf itu, dirapatkan saf. Tuntutan dia. Dan Dr. Salah As-Sawi mengatakan jamaah merupakan kumpulan para ulama di kalangan ahli sunnah yang sepakat di atas tonggak kebenaran di sepanjang 3 kurun yang mulia, yang mana dipimpin para imam mujtahid dan diakui sawadul azam yang berpaksi kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi 3 kurun ini kurun yang cukup berkualiti, iaitu zaman sahabat, zaman tabi', zaman tabi'in. Itulah 3 kurun yang 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Jamaah juga merupakan yang mana sebagai umat Islam sepakat melantik dan mentaati seorang imam atau khalifah dalam melaksanakan tuntutan kepada Allah dan Rasul. Itu dari sudut dia punya istilah dia. Maka bila kita lantik satu imam, maka yang lain kena ikutlah. Tak bolehlah banyak imam pula, ataupun yang belakang jadi imam. Maksudnya macam mana? Patutnya imam menjaharkan bacaan bagi solat yang jahar. Bahkan dia bukan sekadar dalam solat yang tidak jahar, dia kena bagi makmum dengar perpindahan takbiratul intiqalat. Allahu Akbar. Takbir pun dia kena bagi makmum dengar. Kalau makmum tak dengar, sah sembahyang. Tapi yang tak bolehnya, makmum lagi kuat daripada imam, sampai confuse mana satu imam. Okay. Yang depan tak kuat, belakang lagi kuat. Dan itulah dia nilai dan kepentingan solat berjemaah. Tuan-tuan, sidang hadirin sekalian, nilai dia cukup besar. Kalau kita tengok dalam kitab Fathul Bari, syarah sahih Imam Bukhari, yang mana disusun oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menyebutkan tentang solat berjemaah itu saja, dia kumpul hadis tu sebanyak 600, lebih kurang sebanyak 88 hadis dalam 53 bab. Ada 88 hadis nak cerita pasal solat jemaah. Itu termasuk dalam bab azan, bab imam. Dalam 53 bab, yang mana dalam hadis itu disebutkan pada jilid yang ke-7. Hadis bermula daripada hadis 644 hingga 731 berkenaan solat jemaah saja. Satu jilid. Begitu penting sebenarnya. Kitab Mahasin Salatul Jamaah menukilkan perkataan Al-Munawi, muka surat 1. Dia kata, hikmah pensyariatan salat berjamaah adalah untuk mewujudkan
peraturan perhimpunan antara ahli jemaah agar lahir kekuatan ukhuwah, melahirkan kasih sayang. Tujuan solat Jumaat ini untuk melahirkan kasih sayang, mengelak permusuhan dan perpecahan. Sebab itulah kita buat, paling tidak di syariat dalam Islam itu mesti solat Jumaat pada satu minggu, hari Jumaat dikumpulkan semua, nak melahirkan rasa kasih sayang, kekuatan ukhuwah, dan dituntut setiap kali pada solat fardu, iaitu 5 waktu. Oleh sebab itulah masjid-masjid dibina di rata-rata tempat untuk membentuk sepakatan dengan pertemuan pada waktu-waktu solat antara jiran tetangga. Sebab itu dalam Islam membenarkan dalam buat masjid di mana-mana. Taman ada surau, kampung ada masjid, ada surau. Tujuannya untuk ada persepakatan. Itulah tempat kita untuk bersama-sama melahirkan, mewujudkan kebersamaan dan ukhuwah. Kalau tak adalah, disebut sebagai perkara masjid, perkara surau ini disebut sebagai tahsiniyah. Kan? Tahsiniyah. Hajiatnya mikrofon. Dururiyat dia solat tu. Dururiyat ni perkara yang maqasid syariah kan. Yang 5 tu. Haifzul din, memelihara agama. Haifzul aqal, memelihara akal. Haifzul nasab, memelihara keturunan. Kan? Haifzul mal, memelihara harta. Dan yang kelima itu disebut sebagai apa dia? Yang kelima tu Hizbul Din, Hizbul Nasab. Dia ada 5. Ada ulama nambah Hizbul Muru'ah, memelihara kehormatan. Ada. Jadi maqasid syariah. Sebab kita tengok masjid hari ni bukan macam masjid dulu. Surau hari ni bukan macam surau dulu. Walaupun kita sediakan fasiliti, kemudahan, infrastruktur yang cukup baik pada hari ini, tetapi perkara yang melawan hawa nafsu ini dia kuat. Bayangkan tuan-tuan, kita tengok di pasar raya ada aircon, masjid surau sekarang pun ada aircon, tetapi orang lebih suka pergi pasar raya. Kan? Konsert tu tempat bising, bingit telinga, gelap, lampu pun suram, lampu pula macam-macam, pening, tak pendengar, nak bercakap macam disco kan, tak boleh nak dengar. Tetapi masjid ni tempat tenang, relax, lampu pun cerah. Tapi orang suka pergi mana? Masjid ke disco? Orang suka pergi disco walaupun gelap. Tuan-tuan yang pernah pergi disco tu tahu, saya dulu pernah kerja di Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi pernah bahagian penguatkuasa. Saya pernah bahagian risikan. Jadi pernah jadi ajaran sesat pun pernah, bagi kelab malam pernah, rumah urut lah. Rumah urut yang payah. Takut risau depan-depan. Dalam kelab malam tu dah lah gelap, soram, bising, nak bercakap pun payah. Hari ni ada juga kenduri macam kelab malam kan, ada juga kadang-kadang ni musim kenduri kan. Kuat bunyi sampai tak boleh dengar. Ada setengah kenduri tu, kenduri pakai muzik black metal punya, lagu kromok. Tak dengar nak bercakap, macam nak suruh balik cepat. Makan tu telan-telan, tak kunyah pasal tak boleh nak duduk hari ni tu. Jadi masjid ni tenang, relax kan. Tapi orang lebih suka pergi tempat yang macam tu berbandingan masjid surau. Sekarang masjid surau ada kapet, elok. Bukan sekat kapet, tambah lagi dengan sejadah macam kapet. Kalau sujud tu memang tenggelam lah, macam sujud atas bantal tu, macam sujud atas tilam bono tu kan, tenggelam macam tu sofa tu. Tapi orang lebih suka duduk mana? Tepi jalan. Suka duduk dekat dataran-dataran kan, duduk atas rumput, tengah-tengah padang. Orang lebih suka. Walaupun tungau ada di padang tu, lebih rela duduk di padang daripada duduk di masjid. Dalam masjid mana ada tungau. Tapi orang suka duduk tempat-tempat macam. Sebab apa? Satu benda je, perkara yang menyalahi nafsu, perkara yang menyukakan nafsu, menyalahi iman. Benda yang tak suka, yang merugikan nafsu, dia suka. Benda yang bertentangan dengan nafsu, dia suka.
Itu je sebabnya. Sebab itu kalau kita tengok, bila kita katakan Masjid Surau pada hari ini, kalaulah medan kuliah tempat ilmu dah tak ada alasan untuk tidak mengaji lagi dah. Untuk mendapatkan ilmu agama tu, kefahaman agama tu, sebenarnya tidak ada alasan lagi. Hari ini cukup banyak. Dalam TV ada, dalam radio pula ada. Di Masjid Surau boleh katakan tiap-tiap minggu menjemput para asatizah untuk menyampaikan kuliah dan ceramah. Tetapi masih lagi ada orang beralas-alasan lagi. Nantilah, tunggulah. Sebab bendanya menentang nafsu. Nafsu menggelojak, memberontak. Tak nak. Lebih suka pada benda-benda yang menyukakan nafsu. Sebab itu pada hari ini memang zaman yang cukup rumit, yang mana kita sebut sebagai zaman yang meragut iman. Orang lebih suka pergi tangga masjid 2 tangga je, kan? Kadang-kadang ada masjid tak ada tangga pada. Hari ni jaranglah kalau nak cari surau masjid tinggi. Kalau masjid tinggi pun dia ada, kadang ada lift, ada eskalator lagi. Macam di Selangor tu ada eskalator. Tak ada eskalator lagi. Tapi orang lebih suka lagi panjat tulisan Ipoh tu. Tulisan Ipoh tu orang lagi suka panjat. Tinggi tu. Kata orang dalam pun dia kata, tu kalau jatuh boleh mati tu, kata. Dia lebih suka kalau mati lah panjat Ipoh tu, tulisan Ipoh tu apa dapat. Tapi kalau jatuh kat masjid, tangga masjid, tak apa. Besar pahalanya sebab dia fi sabilillah. Sebab itu orang yang dikurniakan husnul khatimah adalah orang yang memang setiap hari rutin dia melakukan perkara-perkara husnul, perkara baik. Orang yang mati dalam su'ul khatimah, dia menjadikan rutin hidupnya perkara-perkara su'ul, perkara-perkara su', perkara-perkara buruk. Kan? Kadang-kadang kita tengok ada tu imam mati, ada ustaz baru ni, ustaz meninggal ketika ceramah, kan? Di mana? Di Ipoh ke mana ke meninggal. Sebab dia memang kerja dia itu je, ceramah. Ada orang meninggal ketika sujud, ketika semayang. Sebab itulah rutin dia. Dia bukan pada hari itu baru datang masjid pun, tak. Bangun-bangun tidur, terus jaga, baru teringin nak pergi masjid, mati pula, kan. Allah bagi orang yang mati husnul khatimah ni, rutin dia memang dah husnul. Dia sudah biasa rutin dengan kebaikan, maka Allah bagi. Orang yang mati dalam su'ul, keburukan, adalah orang yang sentiasa dalam perkara keburukan, maka dia akan mati dalam keburukan. Kalau kita tengokkan dalam kitab A'inah At-Talibin jilid 2 muka 2, dengan keadaan jemaah ini, kadang-kadang orang yang kurang ilmu dan kefahaman dapat belajar daripada orang alim apa yang mereka tidak tahu tentang hukum hakam solat. Begitu juga oleh kerana martabat manusia berbeza-beza dari sudut nilai ibadat mereka. Ada orang yang dia punya nilai khusyuk dia tinggi, ada nilai khusyuknya rendah. Ada orang di sudut amalan dia sempurna, ada orang kurang sempurna. Maka dengan salat berjemaah itu yang dikerjakan secara berjemaah, pahala orang salat sempurna itu diberikan kepada orang yang salat kurang sempurna. Maknanya bukan orang yang sempurna tak dapat apa, tak. Tetapi saling bantu-membantu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong dalam perkara kebaikan dan takwa dan kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolong dalam perkara keji dan permusuhan. Bahkan orang yang sempurna diberikan kepada orang yang solat kurang sempurna, maka sempurnalah solat semua jemaah tersebut. Sebab itu tuntutan jemaah itu memang kuat, memang banyak sebenarnya. Tetapi yang saya lihat, saya sebagai orang muda lah, ini cabaran orang muda. Sebenarnya orang muda nak mendekatkan diri dengan masjid itu itu ya. Sebab pula sekarang ni ada lagi tambahan kepada cabaran, iaitu cabaran iman itu. Apa dia? Gadget, telefon pintar. Dulu komputer je, orang akan menghadap komputer berjam-jam. Bila dah ada komputer pula, internet pula tambah lagi. Cabaran paling hebat sekarang ni sudah ada di tangan.
Semua ada di tangan. Nak buka apa? Nak buka resepi pun di tangan. Nak buka surat khabar pun dia di tangan. Nak buka nak tengok TV pun di tangan kawan. Nak buat dosa pun banyak di tangan. Sekarang ni dosa mengumpat bukan kat mulut dah banyak. Yang banyak di tangan. Tangan lebih banyak mengumpat daripada mulut. Bila mana? Dia menulis, menyebarkan fitnah, menyebarkan riba, melakukan namimah, kan, ngadu domba dan sebagainya dalam media sosial, Facebook, WhatsApp, Telegram dan sewaktu dengannya. Hari ini bahkan membuka keaiban sendiri di dalam media sosial. Baru bergaduh dengan orang rumah bergaduh dengan suami, tulis dalam Facebook. Hari ni geram betul dengan orang rumah. Aku kata jangan bubur kari sampai belacan, bubur juga sampai belacan. Orang rumah balas pula. Memang biasa, memang sedap kena bubur kari dengan sampai belacan. Tapi orang lelaki tu tak reti-reti tentang sampai belacan. Dah kahwin dengan orang Perak, memang bubur sampai belacan. Tulis tu. Gaduh dia dalam Facebook tu. Jadi membuka keaiban, pekung di dada dalam media sosial. Tak ada rasa malu, hayak dah tak ada. Sebab itu sebenarnya disebutkan malaikat datang, malaikat disebut naza'ah, malaikat yang mencabut, atau disebut malaikat Azrail. Ada pendapat kata tidak ada nama malaikat Azrail, tetapi ada yang katakan ada, sebab dasar kepada surah Nazi'at. Naza'ah tu daripada Israel yang mencabut. Ada yang kata malaikat maut. Dua-dua boleh. Yang tak boleh jangan bergaduh je. Yang penting nama malaikat tu ada. Malaikat Israel ke malaikat maut ke, memang tugas dia mencabut. Tak ada pula bila dia datang kita interview pula dia. Ni satu ni yang betul ni. Malaikat maut ke malaikat Israel? Tak ada. Dia tak tunggu tu interview, dia cabut terus cabut je. Tak tunggu dah. Jadi dia bercabut, sebelum dia cabut nyawa, dia akan sehari, dia sebutkan sehari tu datang 70 kali, 40 kali melihat setiap anak Adam. Dia datang bukan sekadar tengok muka tu, hari ni nampaknya kurang handsome, tak. Hari ni comel sikit, tak. Dia tengok datang tu, dia melihat, dia mencabut apa-apa yang ada pada kita. Kalau kita misal kata kita ni dah tak ada rasa bersalah, maka dia cabut rasa hayak dalam diri kita, rasa malu. Sebab itu kita tak ada rasa malu. Buat dosa tak ada rasa malu, buat maksiat tak ada rasa malu, tak semayang tak ada rasa apa-apa, tak rasa bersalah, kan. Buat mengumpat pun tak rasa bersalah, buat buka aib sendiri pun tak rasa malu, sebab dah cabut hayak. Dan selain daripada itu, apa lagi dicabut? Raja', harap, dicabut juga, tak ada rasa harap. Maka yang ada semuanya putus asa belaka. Tak adalah, tak ada harapan. Saya nak cerita di penjara, tuan-tuan. Ada satu banduan ni, dia nak masuk keluar masuk. Penjara ni dia kes dadah lah. Jadi dia masuk je terus, dia pandai masak, masuk je kerja dapur, masuk je kerja dapur. Daripada berapa kali masuk tu, katalah 5-6 kali, itulah kerja dapur. Tak ada dan nak ngaji belajar agama, tak ada. Bila kita nak ngajar, dia tak ada, dia nak kerja dapur. Dia suka jadi chef lagi. Gamak dia ingat syurga tu ada jawatan kosong chef gamak ni tu. Saya tanya dia, tak pernah semayang ke? Tak tahu nak semayang. Ikutlah, kalau tak tahu ikut orang yang semayang tu, ikut solat Jumaat. Ikut pun tak tahu, dia kata. Yang ikut pun tak tahu dia orang. Teruk punya. Jadi saya tanyalah, kawan saya tanya, sekarang ni macam mana? Agak-agak hidup ni, bekalan akhirat ni, nak masuk syurga tu ke neraka? Tanya kan. Nak masuk syurga ke neraka? Kalau kita lah orang paling nakal, paling jahat sekalipun, pertama kalau tanya nak orang rumah baik ke orang rumah macam mana? Nak mesti orang rumah salihah. Walaupun dia tu macam tongkang pecah macam tu. Maknanya orang memang paling huru-hara dalam kampung tu, dia nak isteri paling baik. Cantik tu nak juga, tapi yang baik tu dia nak. Hak yang dia ni dia jawab apa? Dia tak pilih lagi. Saya tak pilih lagi ustaz, syurga ke neraka. Dia tak pilih lagi, tuan-tuan. Dia boleh pilih rupanya. Saya kata Asyad, kami tak boleh pilih. Dia boleh, saya tak pilih lagi ustaz, syurga ke neraka. Kami tanya, syurga tahu tak apa? Neraka tahu tak? Tahu. Syurga ni tempat seronok, neraka ni tempat tak seronok. Jadi boleh pilih. Itu. Jadi itulah masyarakat pada hari ini. Kalaulah sembahyang jemaah tak hadir, macam mana? Sebab ilmu tak ada. Sebab itu walaupun kita sebenarnya orang ada kata
kita tak sediakan platform medan ilmu. Kita sediakan macam-macam ustaz datang, yang berjanggut panjang ada, yang berjanggut pendek ada, yang gemuk, yang kurus, yang kudus, semua ada. Tetapi nak tak anda aja soal. Kemudian sejarahnya kita tahu solat berjemaah ni bermulanya di Madinah. Sebab di Mekah keadaan kucar kacir yang membuatkan kesukaran untuk mendirikan solat secara berjemaah. Tetapi ada juga dikatakan Rasulullah bersolat berjemaah bersama keluarga. Maknanya berlaku solat jemaah di Mekah tetapi bersama dengan keluarga masing-masing. Cumanya pensyariatan solat berjemaah itu di Madinah. Dalam kitab I'anah At-Talibin, dia juga kata sepakat, ulama sepakat sebenarnya, walaupun ada perbezaan pendapat, tapi ulama sepakat solat berjemaah disyariatkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Dalam kitab Mughni Muhtaj, Rasulullah menetap di Mekah selama 13 tahun tanpa menunaikan solat jemaah kerana sahabat-sahabat baginda masih ditindas oleh kaum kafir musyrik. Oleh itu mereka menunaikan solat di rumah masing-masing. Setelah berhijrah ke Madinah, Rasulullah mendirikan solat berjemaah secara bersungguh-sungguh, maka berlakulah ijma'. Sebab itu Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi mendirikan pertama Masjid Quba sebagai tanda jamaah itu. Para ulama, ijma' para ulama terhadap solat jemaah melalui perbuatan baginda itu yang bermulanya di Madinah. Hukum, tuan-tuan, hukum pendapat ulama dalam solat berjemaah ni cukup pelbagai. Walaupun kita tahu dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah, tetapi kita tengok dalam perbahasan yang mana disebutkan tentang dalam pandangan ulama dalam mazhab ini. Yang pertama mengatakan fardu ain, iaitu Atha, Al-Auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sejumlah ulama ahli hadis dari kalangan ulama mazhab Syafi'i seperti Abu Thur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir dan Ibnu Hibban. Dia mengatakan bahawa solat jemaah itu fardu ain. Maknanya fardu ain tuntutan setiap mukallaf. Setiap mukallaf telah tercapainya dia Islamnya, balighnya, kemudian sampai seruannya, sempurna anggota panca inderanya, khasyahnya, maka dia kena fardu ain solat berjemaah. Yang kedua, syarat sebagai solat jemaah ni syarat sah semalam. Kalau tak buat jemaah tak sah solat. Ini pendapat mazhab Az-Zahiri yang dipelopori oleh Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri yang menyebutkan kaedah ma la yatimul wajib illa bi fahuwal wajib. Suatu itu kalau nak jadi yang boleh menjurus kepada wajib, maka apa pun dia jadi wajib. Dengan jemaah tu boleh mengikat ukhuwah, maka apa yang boleh mengikat ukhuwah jadi wajib. Macam kita lah, wuduk bukannya wajib. Kalau tidak hari-hari kita dia terkentut je, terbatal je, memang kena ambil wuduk belaka. Tapi wuduk tu sunat. Semayang wajib. Nak semayang syarat sahnya berwuduk. Wajib ada wuduk, maka wuduk tadi jadi wajib. Kaedah dia lah. Yang ketiga, fardu kifayah. Jadi ada orang buat slogan fardu kifayah. Kalau fardu ain semua kena tiap-tiap seorang, fardu kifayah orang lain buat aku tak payah, kata dia. Itu slogan yang salah. Nama pun fardu. Bila sebut fardu, dia berjuruk kepada wajib. Sebab hukum taklifi itu, wajib itu juga disebut sebagai fardu. Walaupun dia fardu ain, walaupun fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah, dia ada kewajipan, kefarduan, kemestian tu ada. Bukan maknanya ini main jemaah ni bukan wajib, kata dia. Tak payah paksa-paksa. Zaman di penjara dulu, pada tahun saya mula-mula masuk di penjara Tapah tu, tahun saya masuk baru lagi sebenarnya. Saya masuk 2014 di penjara Tapah. Sebelum tu saya di Penang, penjara Rembang Pulau Pinang. Pada tahun 2014 tu, pengarah ketika tu orang Kelantan, Tuan Halimah Hassan nama dia. Dia mewajibkan solat berjemaah. Siapa tak sembahyang jemaah kena diambil kedatangan pula tu. Tuan-tuan lepas ni itu imam pengurusi boleh lah buat kedatangan. Depan ni kena marah lagi aku, kata dia. Pengarah tu buat tanda tangan. Kalau tak ada tanda tangan kena kawat.
Jadi memang penuh solat berjemaah tu. Bila pengarah tukar, lepas tu bila pengarah baru, dia kata dia tak nak lah, paksa. Kalau pengarah tu Halim tu dipaksa. Saya memang seronok. Pasal tak payah cerita panjang. Orang dah ada dekat situ. Dia wajib sebab dia sebagai ketua, dia akan disoal oleh Allah nanti. Kan? Kullukum ra'in wa kullukum am mas'uliyati. Setiap pemimpin tu akan ditanya apa yang dipimpin. Dia sebagai ketua jabatan, anak buah dia tak laksanakan, solat berjemaah tak didirikan di tempat dia, maka dia kena soal dulu. Kita pun kena soal juga. Cumanya fardu kifayah ini ketentuan yang mana kalau ada yang dah buat, maka yang lain tidak akan didakwa, tetapi tetap dipersoal. Sebab faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun pada pendapat ulama, walaupun ada orang lain, perempuan datang, kanak-kanak datang dalam masjid tu solat berjemaah, dia tetap juga tidak akan melepaskan kewajipan lelaki itu untuk solat berjemaah. Tetap akan ditanya. Yang keempat, yang fardu kifayah ni siapa? Ini pendapat yang rajih, yang menjadi majoriti jumhur murid-murid Imam Syafi'i. Begitu juga sembilan ulama dalam mazhab Malik dan mazhab Hanafi. Mana fardu kifayah. Yang keempat, sunat muakkad, sunat yang dituntut. Pendapat yang kata sunat muakkad ni pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur bukan makna yang rajih. Yang rajih tu yang kuat. Yang masyhur ini yang tersebar luas, banyak diamalkan, yang popular lah, yang menjadi amalan oleh ulama lainnya, antaranya Imam Haramain, Imam Nawawi, Bazizah, Ibnu Battal, Ibnu Daqiq Al-Aid dan Al-Baji Al-Qadi Ayat mengatakan sunat muakkad, sunat yang dituntut. Ada tuntut tu ada. Yang kelima, ada yang mengatakan fardu ain ke atas lelaki dewasa balik fardu ain. Ini yang paling kuat sekali pendapat ini, yang maksudnya pendapat ini paling syadid lah. Rajihnya fardu kifayah, tetapi pendapat yang mengatakan fardu ain ni pendapat yang syadid. Maknanya pendapat syadid ni maksudnya pendapat itu memang serius sungguh dia, sebab dia melihat kepada sabda Rasulullah SAW yang mana Rasulullah ingin membakar rumah-rumah kalau tak ada anak dengan isteri dia tu. Dan aku akan bakar rumah-rumah yang lelaki tidak mendirikan solat berjemaah. Pendapat ulama ada yang mengatakan orang tu tak semayang, ada pendapat yang mengatakan orang tu dia semayang tapi tak solat berjemaah. Dia solat sendiri. Dah lah di rumah tak semayang jemaah pula, ada anak isteri tak semayang jemaah juga. Imam Nawawi kata pendapat yang paling sahih, solat jemaah ialah fardu kifayah. Ini kita dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi sesiapa yang menjadi fardu kifayah ni kepada siapa? Yang pertama lelaki, yang kedua baligh, yang ketiga merdeka. Jadi orang yang tak datang solat jemaah tu dia belum merdeka lagi. Dia masih dalam kategori hamba. Jadi tuan-tuan, kalau ada duit lebih sikit, bolehlah tebus, insya-Allah. Kita ingat dah tak ada hamba dah, rupanya ada lagi hamba yang perlu ditebus, dibebaskan, kerana tak merdeka lagi. Dan boleh juga dikatakan yang belum dan yang tak datang tu tak balik-balik lagi. Mungkin tak ada tanda-tanda balik tu sampai lagi. Tak ada suara tak garau, suara dia kecil-kecil lagi. Kemudian misal pun dah tumbuh-tumbuh, maaf, yang tumbuh tu belum roma. Jadi itu. Yang keempat, bermukim. Orang yang bermukim, dia hendaklah dia berjemaah. Yang kelima, solat yang ditunai dan dan syiar solat ini akan terus disebutkan. Kalau solat, bila dah lakukan solat jemaah, maka dia dah terlepas daripada tanggungjawab disebut tadi fardu kifayah tadi. Ini pendapat ulama dalam, tetapi sebenarnya tuntutan dia kuat. Bahkan kalau kita tengok orang dalam kitab dalam kitab Al-Maniyah As-Saniyah ala Wasiyah Matbuliyah, Imam Sya'rani kata mereka yang hidup di sepanjang 3 kurun ni, dia nak cerita tuan-tuan, kalau salafus soleh ni, zaman salafus soleh 3 kurun ni, dalam bab solat jemaah
dia menjadi satu benda yang penting. Bahkan kalau tak solat berjemaah dikatakan sebagai musibah. Musibah. Bahkan ada dikatakan, dan memang ada dalil yang mengatakan orang yang tidak meninggalkan solat berjemaah itu nifaq, orang yang munafik. Munafik dari segi bukan munafik kufur, tapi munafik maksiat. Disebut sebagai nifaq maksiyah, munafik maksiat, bukan munafik kufur. Antara cerita yang berkaitan solat berjemaah ni, terdapat seorang lelaki di zaman salafus salih pergi ke kebun tamar. Dia sibuk dengan kebun tamar, mungkin hari itu buah banyak. Jadi dia sibuk di kebun tamar itu sehingga kan dia terlepas waktu solat asar berjemaah. Dia balik tengok mana habis sembahyang dah. Lalu dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab memang ada dasar daripada surah Al-Baqarah, perintah Allah, kalau kita kena musibah, yang mana ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 106. Apabila kita bertimpa musibah, maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salafus salih kalau tak terlepas dari solat Jumaat tu, dia sebagai musibah, maka dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekadar kata lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sahabat itu tadi menyedekahkan kebun tamar itu kepada ummah, pada masyarakat. Jadi hati-hati, kita ada kebun durian, kebun buah tu, kalau tersilap mana kena bedak-bedak lah apa yang patut. Kalau salafus soleh bagi sekah habis dah. Kalau kita tinggal tinggal rumah je. Itu dalam salafus soleh punya. Ada juga kisah yang riwayat lain, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Dia tertinggal solat isyak berjemaah. Isyak berjemaah, dia ulang, dia buat 27 kali rakaat solat. 27 kali isyak 4 rakaat, 27 kali buat solat isyak sampai subuh. Sebab dia tertinggal solat berjemaah isyak. Itu Abdullah bin Umar. Kita kalau tinggal solat berjemaah isyak tu pakat lepas sembahyang di rumah, lepas tu kita tidur lah. Tak ada fikir lah. Tapi salafus soleh itu sebagai musibah. Bahkan ada riwayat mengatakan, kalau orang ada di kampung itu, desa tu tak datang solat Jumaat atau terlewat, maka sahabat lain akan mengucapkan takziah. Takziah tu kan? Mengucapkan takziah. Kita kalau takziah ni maknanya jalan lah. Belum talqin lagi. Yang ketiga cerita sebut Ubaidillah bin Umar Al-Qawarir. Satu ketika ada kabilah-kabilah daripada Basrah datang rumah dia. Datang punya sembang, gamak seronok, topik pula sedap lah tu malam tu. Solat isyak juga. Sedap sembang. Orang sebab nak layan tetamu, gamak dia pun dah cuba macam-macam dah, mantuk mafhum dah cuba dah tu. Dia kata malam pun dah lewat ni, kata dia. Tak faham juga orang tu kan. Macam mana? Mata pun dah mengantuk dah ni, kata dia. Tak juga dia melayan tetamu tu kan. Tak sampai hati pula, kata bila nak balik ni, aku dah yang isyak. Tak sampai hati sebab kang menghalau tetamu, berdosa pula kan. Jadi dia layan tetamu. Dia sebenarnya bukan apa. Satu, kadang-kadang saya perasan, kalau ada tetamu datang yang mana kita nak solat Jumaat, kita ajak tetamu tu pergi solat Jumaat sekali. Solat Jumaat sekali. Ataupun kalau misalnya kata dia musafir, kata tak apa, kalau gitu saya pergi solat Jumaat dulu, boleh tak? Kan? Tak ada masalah sebenarnya, boleh. Ada pernah saya pergi satu rumah yang masa tu saya musafir. Cuma dia silapnya ialah masa tu kami datang, benarnya waktu datang ziarah ni ada waktu-waktu dia. Dia tak boleh waktu maghrib, tak boleh waktu berehat Zuhur tu, tak boleh. Lepas asar boleh, lepas isyak boleh, tapi isyak pun tak boleh lah sampai pukul 1 pagi kan. Jadi saya pada waktu tu saya dah pergi masjid maghrib. Kawan saya yang Raihan, kumpulan Raihan tu, Amran Raihan tu, masa saya dulu kerja HPA, jadi sama-sama dengan Raihan HPA tu, dengan kumpulan Raihan tu, dia pernah masuk dalam HPA.
Jadi saya pergi rumah di Kelantan, di Kuala Kerai. Jadi dia panggil lah, ajak saya. Dia kata marilah. Dia dah tahu saya. Saya kata saya di masjid ni nak sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib kan saya datang. Tak, mari sembahyang maghrib rumah dia. Tak apa kata. Itu kan. Kita berjemaah tak apa. Dia kata kita pergi lah. Pergi. Baru dihitung hidang. Dah maghrib dah dihidang. Kita ikutlah. Dah dihidang. Anak-anak lah yang minumnya. Yang lebih ni makan buah apa semua. Kita sekadar menegur ayah dah lah. Sebab kita nak sembahyang kan. Dah waktu maghrib. Jadi kadang-kadang ada orang tak fiqh tetap. Orang yang dia katakan fiqh, dia contohnya imam yang faqih, yang fiqh, dia tidak memanjangkan rakaat dan tidak memendekkan. Khatib yang faqih, dia tidak akan memanjangkan khutbah ni. Kan? Maknanya dia tahu keperluan. Jadi bila dah datang tu ada satu keluarga dia gamaknya buat sembahyang jemaah. Buat semua jemaah tengah dekat laman tu juga. Tengah di ruang tamu tu juga. Jadi kita jadi macam serba salah. Macam aku disalah pula datang orang ni. Jadi tu kadang-kadang fiqh tu tak betul. Jadi kalau betul dia nak solat jemaah, pergi masjid. Kan? Patutnya gitu. Supaya ialah nak buat macam mana? Orang tu dah datang. Jadi Ubaidillah bin Umar ni, Qawari ni, dia layan tetamu tu tak perasan daripada Basrah sembang terlepas solat Isyak berjemaah. Dia dah pergi ke masjid, dia tengok orang masjid dah balik lah, dah habis sembahyang. Dia pun balik sembahyang. Dia balik sembahyang, siap sembahyang, taubat apa semua. Malam tu bermimpi tuan-tuan. Dia mimpi apa? Malam tu dia mimpi naik kuda. Naik kuda banyak dengan orang-orang lain, naik kuda berlumba. Dia tengok semua orang meninggalkan dia. Dia pun pukul kuda tu bagi laju lah. Nak cepat ke depan. Jangan tertinggal. Orang lain ada kuda tu kata, tak payahlah kamu wahai Ubaidillah bin Qawarid pukul kuda tu kuat-kuat. Memang kamu terlewat, kamu tertinggal. Tak payahlah kamu pukul. Kami sembahyang Isyak berjemaah tadi. Jadi kami ke depan lah. Dia terjaga daripada mimpi dia. Terjaga dari mimpi dia, terus ngurut dada. Ya Allah kata dia. Rupanya dia orang yang tercicir pada ketika itu. Menunjukkan orang yang tak solat berjemaah ni, dia orang yang tercicir di dunia dan tercicir di akhirat. Jadi itulah apa di antara kisah-kisah salafus salih dalam bab solat berjemaah. Kalau akhirnya tuntutannya cukup banyak dan memang banyaklah. Pertama, kalau kita solat berjemaah, pertama tanda orang beriman solat berjemaah. Itu tanda. Memang ada dalam surah At-Taubah ayat 18. Disebutkan tanda orang beriman adalah solat berjemaah. Kedua, tanda orang munafik kalau tak solat berjemaah, dan bila orang solat berjemaah dia terlepas daripada tanda kemunafikan. Ini disebut dalam kitab Fathul Bari muka surat yang ke-12. Alaysa salatun athqala 'ala al-munafiqin min al-'isya' wal fajr. Tidak ada solat yang lebih berat bagi orang-orang yang munafik daripada solat Isyak dan solat subuh. Kita terlepas daripada tanda munafik. Ulama kata, Imam Qurtubi kata, munafik ini munafik maksiat, bukan munafik kufur, bukan munafik kufri. Yang ketiga, orang yang salat berjemaah dia mendapat jaminan daripada Allah daripada itqun minan nar, pelepasan daripada api neraka. Itu. Yang keempat, apa lagi? Orang yang solat berjemaah hatinya akan bersatu dan menjauhi daripada perpecahan. Ini memang dijamin oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-122. Rasulullah minta supaya kita ni jangan ada persisihan di antara, jangan ada soft tu tak rapat. Tuntutan bila kita datang solat berjemaah, jangan sekadar datang je, tunaikan kesempurnaan berjemaah itu dengan melakukan jaga soft. Sebab Nabi suruh, kalau kita menceraikan soft, kita tak jaga, ada cacat dalam soft, maka sungguhnya Allah akan membuatkan hati itu tercerai. Maksud sebab itu kita walaupun solat jemaah tapi kita rasa diri tak ada kesatuan dan perpaduan. Dituntutan kita rapatkan soft. Itu sebab tu imam sebut sawu sufufakum, rapatkan berbuih itu imam.
Kadang-kadang tak cukup bahasa Arab, cukup sebut bahasa Melayu je. Rapatkan saf, tak juga rapat kan. Itu tuntutan. Dah hadir satu, rapatkan saf. Sekarang ni jadi slogan TV pula dah. Dah tak cukup, tak rapat juga, jadi slogan TV 9. Rapatkan saf kata dia. Kan? Dulu pakai TV 9 dekat di hati dah tak boleh dah. Dekat di hati pun tak jalan, lalah pakai rapatkan saf. Selepas ni kita jaga rapatkan saf, moga-moga supaya jangan ada renggang. Saya suka kadang-kadang bila tengok orang Arab semayang. Orang Arab semayang dia saf dia cukup cantik. Orang yang pernah pernah pergi Mekah kan, dia tengok saf dia rapat cantik. Kita nak buat begitu tu, bila kita rapat dia lari pula. Kita rapat sebelah dia lari pula. Macam kejar pula dia kan. Dia takut ke mak? Batas semayang ke apa? Kita sama jenis kan. Lainlah kalau semayang dengan orang rumah pula. Mana pula boleh semayang satu saf gitu kan. Kita rapat dia lari, rapat kan. Itu kadang-kadang kena ikat tu. Ikat ke mak kan. Kalau di pondok-pondok dia siap ada jaga saf tu. Masih ingat di masa Zaid Darul Aitam di pondok tu, semayang saf ada tukang jaga saf. Di penjara tu ada sekolah agama. Saya lantik ada banduan yang jadi tukang jaga saf. Siapa tak cak macam tu, boleh lepas ni buat lepas ni buat, tahun ni lah jadi AJK masjid kan. Tahun depan tak ada, jangan harap kan. Jaga saf tu bagi rata, tak rata sak macam tu kan. Saya dulu pondok macam tu. Kalau tak rata tu, dibaginya dekat belakang tumit tu, bagi rata, bagi rapat. Tapi itulah, kalau berani boleh buat. No pay no gain. Jadi itu antara. Apa lagi kelebihan dalam saf tu dah ada. Sebab bila sembahyang jemaah ada saf, maka dengan saf itu berdapat pahala. Kalau sembahyang seorang, dia seorang, mana ada saf? Dia seorang, maka itu ada kerugian. Kemudian orang yang solat jemaah boleh dapat darjat 27 darjat. Ada yang kata 25, ada yang kata 24, tapi yang banyak tu yang paling utama, itu 27 darjat. Dibangunkan untuk sebuah rumah di syurga. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, hadis sahih ghairi, daripada hadis Aisyah, walaupun hadis dhaif, tapi orang yang solat berjemaah dibangunkan rumah di syurga. Orang yang solat berjemaah boleh lagi tuan-tuan. Dah cerah ni. Sikit lagi. Orang yang solat berjemaah dia disebut sebagai didoakan oleh malaikat keampunan. Malaikat mendoakan keampunan. Dalam surah Asy-Syura ayat 5 disebut, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna man fil ardh. Surah Syura ayat 5. Malaikat mendoakan keampunan. Dan Ibn Hajar Al-Asqalani kata kenapa malaikat mendoakan keampunan? Sebab anak Nabi Adam ni ada membuat kesilapan yang mana dia tak sedar, tapi malaikat tahu. Kita ada tak sedar, tapi malaikat yang tahu. Allah dan malaikat mengetahui apa kesilapan-kesilapan kita. Maka para malaikat mendoakan, mohon keampunan kepada kita, tapi dengan syarat solat berjemaah. Kemudian yang lain memperolehi pahala yang besar. Dan ada juga mengatakan mendapat pahala syahid. Sebab fi sabilillah, pahala syahid. Berjalan menuju ke untuk solat berjemaah itu pun juga tidak sia-sia. Setiap langkah yang jejak-jejak tapak kaki itu dikira sebagai pahala. Sebab itu ada kalangan sahabat yang rumah dia minta nak duduk jauh daripada masjid. Nabi larang. Larang kenapa? Kalau jauh itu membuatkan dia tidak datang solat berjemaah. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi menganjurkan perjalanan yang jauh itu dalam nak datang ke solat berjemaah itu juga satu perkara yang dituntut. Cuma janganlah pula kita dah datang ni pergi daripada ni nak pergi ke masjid Jalan Mengkuang ni, pusing rumah tu tawaf 7 kali. Lepas tu pergi bidang kejap, isi minyak, patah balik. Tapi memanglah dia kira kan. Memanglah dia kira. Tapi takut terlepas lah, sampai masjid orang dah bagi salam. Itu yang kena ucap takziah. Jadi itulah beberapa solat berjemaah. Dan solat berjemaah juga, kalau kita dirikan selama 40 hari dengan mendapat takbir pertama dengan imam, dicatat malaikat baginya 2 pelepasan. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi, kitab solat, hadis nombor 64. Disebutkan pelepasan pertama, pelepasan daripada api neraka.
itqun minan nar. Yang kedua, pelepasan daripada munafik, itqun munafiq, itqun nifaq, kelepasan daripada api neraka. Kita duk cari kelepasan cukai je. Hak kelepasan ni kita cari ni, kena buat juga. Itu dua. Jadi itulah antara yang saya dapat. Sebenarnya banyak lagi. Tuan-tuan sebenarnya tahu sebenarnya. Semua kita yang datang ni tahu, yang tak datang ni tak tahu. Mungkin yang tak datang tu tak sihat. Nanti kita bagi tahulah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita doakan semuanya kita ni sama-sama dalam yang mana Allah sebutkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Allah, kalau Allah nakkan kebaikan seseorang itu, Allah akan bagi kefahaman dalam agama. Jadi itulah insya-Allah beberapa perkara yang sebenarnya cukup banyak dia punya kebaikan dia. Moga-moga mendapat manfaat daripadanya. Sekiranya apa yang saya sampai ini ada manfaat, moga-moga ianya diberkati, dan jika dia berkati dan adalah pahala di sisinya. Jika ianya berpahala, dikira kalau kita mohon supaya Allah jadikan dia sebagai amalan bekalan kita di hari akhirat nanti. Natijah yang Allah nak bagi itu kita pulang pada Allah, sebab dia yang maha berkuasa dan maha berkehendak. Moga-moga kehendak dia itu merupakan yang terbaik untuk kita. Jadi itulah dia, insya-Allah. Kalau ada pandangan Ustaz nak tambah, mungkin ada Ustaz, ada yang saya silap ke apa, Imam Pak Syekh ada, insya-Allah. Ada Haji yang lain, insya-Allah. Kalau Ustaz kalau tak ada, gitulah, saya mohon maaf lah. 7.30. Saya rasa saya paling lambat kot, kan ada lagi yang lambat lagi. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kalau ada yang tersasar, saya mohon kemaafan lah. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf juga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Moga-moga Allah jadikan kita antara orang yang diberkati dan sentiasa memelihara tuntutan solat berjemaah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian mendengar. Wallahu a'lam.